Dah mula ke? Assalamualaikum korang semua. Okay, sebelum tu kita intro dulu, geng. Alhamdulillah dan terima kasih kepada korang yang dah klik video Bang Kok Di ni. Okay, sebelum tu Bang Kok Di nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada sahabat-sahabat Bang Kok Di yang kat luar sana, yang mana mengenali diri Bang Kok Di ataupun yang mana baru ke channel Bang Kok Di. Okay, selamat Hari Raya kepada korang semua. Okay, raya tahun ni kita raya dalam sebekurangan sikit lah. Raya pun lama, yang bersekolah pun masih bercuti lagi, yang bekerja pun bergila-gila kan, yang mana berniaga tu yalah banyak-banyak bersabarlah. Kita pun harap adalah rezeki nanti dan sinar baru untuk pada para peniaga yang mencari rezeki dengan berniaga. Okay, so pada video kali ini Bang Kok Di nak sharekan 10 jenis kuih raya yang hampir pupus, guys. Okay, mana kuih raya ni pada 20 ataupun 10 tahun 20 tahun lepas memang kuih raya ni memang adalah selalu jumpa, tapi sekarang ni memang susah. Jadi kalau korang kat luar sana, kalau korang ada jumpa kuih raya yang Bang Kok Di sharekan nanti ni, so korang tahniahlah kepada korang dah makan kuih raya yang rare. Okay, rare tu bermaksud yang susah dijumpai lah daripada sekarang ni. Okay, dah tahun 2020 ni banyak kuih raya yang baru, inovasi baru-baru, orang buat kuih raya macam-macam jenama, tapi ini yang Bang Kok Di nak sharekan ni antara kuih raya yang tradisional lah. Okay, jangan lengahkan masa lagi, jom kita tengok. Okay, yang pertama kuih raya apa? Kuih putu kacang. Alright, kuih putu kacang. Kuih ini menggunakan kacang hijau sebagai bahan asas. Ia bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat Cina, ia juga dibuat oleh masyarakat Melayu. Cara pembuatannya agak rumit kerana kacang hijau mesti ditumbuk. Kacang hijau yang dikisar rasanya kurang kick, kurang sedap dia kena tumbuk, dan akan kelihatan lebih kering berbanding penyediaan dengan menumbuk menggunakan lesung. Okey, kuih ni Bang Kok Di pernah makan. Dia maksudnya kita kena tumbuk baru dia rasa lembut-lembut tu. Kalau kita kisar dia akan jadi keras. Alright, itu kuih yang pertama. Kalau korang jumpa memang tahniahlah kepada korang jumpa kuih rare. Okey, yang kedua biskut Mama Carey. Okey, 20 tahun lepas kalau pergi beraya di rumah orang yang ada Mama Carey, tuan rumah itu dianggap up lah. Okay, sebab nak buat agak rumit. Nak beli pula mahal. Susah betul nak nampak kuih ni di pagi raya sekarang. Betul kan? Bang Kok Di pun tak pernah rasanya. Mungkin pernah makan, tapi Bang Kok Di sampai sekarang Bang Kok Di dah lupa kuih ni. Okay, kalau korang ada jumpa kuih ni lagi, memang hebat lah. Okay, orang tuan rumah tu memang up lah. Okay, macam dia kata up. Okay, kita ke kuih yang seterusnya, biskut dam. Okey, biskut dam ini agak famous dulu-dulu. Kalau betul-betul buat, dia akan rangup dan sedap. Kuih ini pun dan semakin pupus dan jarang nampak sekarang. Mungkin kerana leceh nak sediakan, kena asingkan dua bancuhan duh berbeza, iaitu vanila dan coklat. Untuk warna yang berlainan, ada juga yang buat vanila dan strawberry. Sedapnya. Okey, jadi kuih ni hampir pupus sebab susah orang nak buat di kotak-kotak tu kan. So orang sekarang ni nak cepat, semua benda nak cepat. Okay, post pun nak post laju apa semua, jadi diorang malas lah memang. Jadi susah nak jumpa lah kuih dam ni. Okay, kita ke kuih yang seterusnya, biskut sampan. Biskut sampan paling susah nak jumpa kat kedai yang jual kuih raya. Betul, Bang Kok Di pun tak pernah nampak kuih sampan ni. Tahu tak, nak buat kuih sampan ni rumit juga sebab bentuk sampan kena sama. Alright, acuan pula memang kena tepat. Kalau tak, sampan korang sengit. Aduh, macam tu pun ada kuih sampan. Jadi Bang Kok Di rasa Bang Kok Di tak pernah makan kuih ni. Jujur Bang Kok Di rasa, Bang Kok Di rasa pula Bang Kok Di tak pernah rasa kuih ni. Okay, kalau korang pernah rasa, korang boleh komen lah macam mana rasa kuih sampan ni. Adakah rasa coklat ke, strawberry ke, coki-coki ke? Okay. Okey, seterusnya kuih kelima, kuih karas. Okey, kuih karas. Kuih karas ia biasanya terkenal di negeri Kedah. Okey, selalunya tetamu akan tercari kuih ini kerana teksturnya yang ringan dan rapuh. Orang dewasa, kanak-kanak semua suka kuih tradisional ini. Uniknya kuih karas
ini sebab nampak macam bihun. Okey, betul lah. Nampak macam bihun-bihun. Dia goreng, okey, tapi dia keras. Tapi rasanya manis dan rangup. Okey, kuih karas ni Mak Kod Lee sendiri memang kuih ni memang selalulah makan sebab Mak Kod Lee pun asal daripada orang utara. Jadi kuih ni kalau kenduri dulu pada era tahun 2010 ke bawah macam tu, memang setiap rumah kenduri akan adalah kuih ni, memang wajib lah kan. Okey, kita ke kuih seterusnya. Kuih suji. Kuih suji sangat lembut dan rapuh, mudah cair di mulut, membuatkan ia sangat diminati oleh kanak-kanak. Teringat zaman kanak-kanak dulu pergi je beraya rumah saudara mara, mereka mesti ada je kuih suji dihidang atas meja. Cuma sekarang ni orang jarang nak buat. Okey, kuih suji Mak Kod Lee tak perasan kuih ni macam mana. Mungkin pernah makan tapi dah lupa. Kalau korang ada, macam biasalah, kalau korang pernah rasa, korang komen lah kat bawah macam mana rasa kuih suji ni Okey, kita ke kuih yang seterusnya. Kuih batang buruk. Okey, kuih batang buruk, walaupun nama dia buruk, tapi kuih tradisional ini popular. Tahu? Okey, korang tahu tak kuih ni popular? Sekarang masih ada orang buat tapi tak macam dulu. Senang nak cari. Sebab itu harganya pun agak tinggi sekarang ni. Mungkin sebab antik kot. Okey, betul, memang betul. Kuih buruk ni memang sedap. Memang susah sekarang nak jumpa Kalau kita pergi beraya pun, kalau macam dekat panggil apa, dekat tempat orang jual kuih raya banyak-banyak tu, malam raya tu, mungkin ada. Kalau korang pergi kat mall tu, mungkin susah lah nak jumpa kuih batang buruk ni. Memang sedap. Mak Kod Lee memang bagi 5 bintang dekat kuih ni. Okey, so kuih ni dah dapat 5 bintang. Okey, kita ke kuih seterusnya guys. Kuih rengginang. Okey, Mak Kod Lee tak pernah dengar. Kuih ini sangat popular ketika musim perayaan suatu ketika dahulu. Ia sangat diminati semua orang. Ia merupakan kuih tradisional Nusantara kerana ia juga popular di negara-negara sekitar Nusantara, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand serta Filipina. Kuih ini adalah keropok beras pulut yang telah dijemur sebelum digoreng garing. Okey, Mak Kod Lee pernah makan kuih ni. Asalnya Mak Kod Lee pergi Padang Besar banyak kuih ni. Orang Thailand suka buat kot. Orang Malaysia kita dah kurang nampak kuih ni. Okey, kalau yang kuih yang pulut ni yang warna putih tu, yang ada macam manis-manis tu selalu ada, tapi yang berwarna-warna ni jarang Mak Kod Lee jumpa. Okey, tu kuih rengginang Mak Kod Lee makan je, tak tahu nama kuih ni sebelum ni. Okey, ke-9, lagi ada satu depan ni. Okey, kuih 9, kuih buah rotan atau dikenali sebagai nama kuih redan. Okey, atau keciputan ini pun di antara biskut raya tradisional yang kian luput dan semakin dilupai oleh masyarakat hari ini. Okey, betul guys, kuih rotan ni memang dekat kampung Mak Kod Lee dulu pun banyak, tak banyak lah, ada setengah rumah saja yang sediakan, tapi memang sedap lah makan dia. Macam-macam biskut rasa bijan-bijan itu memang susah lah nak jumpa dah sekarang ni kan. Kuih-kuih tradisional ni, mana tahu anak cucu kita pun mungkin dia boleh tengok gambar je, tak tahulah ada lagi tak kan orang akan buat kuih-kuih tradisional macam ni. Okey, kuih yang last guys. Okey, terima kasih kepada korang yang dah menonton video ni sampai nak last dah ni. Kuih yang last, kuih apa? Biskut gejus. Okey, biskut ini simple saja, ada gejus di tengah, tapi biskut ni pun dah susah nak jumpa di rumah-rumah Aidilfitri. Di rumah-rumah di Aidilfitri lah, di hari raya ni. Okey, betul, biskut gejus ni dia suka dulu bila makan kadang-kadang makan dia punya gejus je, kuih tu tak makan. Okey, ada lagi. Okey, yang ke-11, putu beras. Okey, sama seperti putu kacang, kuih ini juga menjadi kegemaran ramai semasa kerana rasanya yang enak dan cair pada dalam mulut. Warnanya putih dan bersih, tak sama seperti putu beras yang lebih keperangan. Serius, kuih ni sedap weh. Kuih beras ni memang sedap. Mak Kod Lee suka kuih beras ni, kalau makan tu memang susah nak stop. Okey, jadi setakat itu sajalah kuih yang Mak Kod Lee nak sharekan kepada korang kat luar sana. Jadi kalau korang terjumpa ataupun termakan 10-11 kuih rare ni, tahniahlah buat korang, sebab yelah dah 2020 ni, mana tahu korang sekarang tengah PKP, korang susah nak pergi beraya, mana tahu korang dah beli kan dekat Maidin ke, dekat Ion ke, dekat mana-mana korang terbeli kuih-kuih ni. Okey, itu antara kuih-kuih yang rare lah, yang hampir pupus di tahun 2020 ni. Maksudnya dah ramai orang yang susah nak buat kuih ni, ataupun mungkin generasi dia dah berubah kan. Sekarang ni banyak orang menggunakan mesin untuk buat kuih-kuih. Kalau orang dulu 20 sampai 10 tahun dulu, dah seminggu lagi nak raya ke, mesti ramai mak, ayah semua, datuk, nenek semua
yelah, get ready untuk buat kuih raya, pancur tepung dan sebagainya lah. Okey, jadi Abang Kodi rasa itu saja perkongsian Abang Kodi untuk korang pada video kali ini. Okey, terima kasih kepada korang yang dah tonton video Abang Kodi sampai habis. Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Abang Kodi minta maaf kalau Abang Kodi ada tersilap kata terbuat video sebelum ni ke. Okey, Abang Kodi minta maaf kepada korang semua. Yang mana baru ke channel Abang Kodi ni, jangan lupalah subscribe dulu ke channel Abang Kodi, tekan butang merah dekat bawah tu, support channel Abang Kodi untuk Abang Kodi semangat lagi nak buat video untuk korang semua. Okey, kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum guys.